Kish, dalam usaha untuk memburu peningkatan, dosa yang paling besar adalah melakukan perkara yang sama dan mengharapkan hasil yang berbeza. Itu adalah kata-kata Cikgu Chu, iaitu guru aku ketika aku darjah 5 dulu. Dia kata aku, Faiz, kalau you buat benda yang sama, you harap result yang berbeza, you yang bodoh, bukan orang lain. Dia kata kat aku lah. Aku tak tahulah kata-kata Cikgu Ciu masih lagi boleh dipakai di tahun 2022 ni ataupun tak. Tapi apa yang pasti, Aku Kish? pun pernah ingat dulu. Aku pun pernah ingat. Ada sekali tu, cikgu tuition aku tak sihat. Okey. Cikgu tuition aku tak Oi, sihat. seronok lah cikgu tuition tak sihat. Ada Dia, habis tuition. cikgu tuition aku tak sihat. Cikgu tuition Maths dan Science aku Form 1, Form 3 tak sihat. So dia cari seorang lagi untuk menggantikan dia. Okey. Tapi seorang lagi ni pula bukan cikgu yang ori Maths and Science. Okey. Dia ajar chemistry untuk Form 4, Form 5. Ah. Apa beza dia? Dia bukan expert dalam subject matter. Ya. So apa yang dia ajar tu memang tak sampai lah kat aku. Pengalaman pedoman yang kita dapat daripada cerita tu pula adalah kalau hang tak ada expert dalam satu-satunya subject matter tu, hang takkan ke mana? Takkan pergi mana-mana. Apa kaitan dua-dua kisah ni, Faiz? Aku rasa semua orang pun dah tahu dah. Ini benda yang tak kena ni. Yang tak kena hanyalah satu, Manchester United. Itu saja yang orang ingat sekarang. Faiz, hampir 4-5 bulan lepas lah, ada satu video daripada Ralph Rangnick. Dalam satu press conference, Ralph Rangnick mengatakan bahawa hujung musim ini hampir 6 pemain akan meninggalkan klub on a free transfer, dan kemudiannya Man United harus mungkin melakukan perubahan berskala besar dari segi komposisi pemain. Bare minimum 6 players, maybe even 10 players yang perlu masuk. Itu kata-kata dia. Itu kata-kata Rangnick. Tapi dia juga berkata, tapi sebelum kau bawa masuk 10 pemain tu, kau kena tentukan dulu what is the playing style. Kau kena tentukan dulu siapa jurulatih dan apa pemain-pemain yang mahu dibawa masuk untuk sesuai dengan playing style itu. Itu nasihat Ralph Rangnick. Kita dijanjikan satu perubahan di Man United, Faiz. Itu yang dijanjikan oleh Richard Arnold yang menggantikan Ed Woodward dan juga John Murtough, iaitu football director. Tapi aku ada dua masalah dengan janji-janji tersebut. Satu adalah, aku tak pernah 100% percaya dengan John Murtough ni. Kalau hang tengok director of football di semua kelab lain, tak payah pergi jauh lah. Siapa kelab-kelab season ni yang dah settlekan transfer window, kelab-kelab elite yang dah settlekan transfer window dengan awal? Liverpool, Real. awal dah settle. Real Madrid, awal dah settle. Lepas tu hang ada Man City, awal-awal dah settle. Wrap it up. Spurs pun dengan Fabio Paratici dan Conte, everything Sangat settle aktif. awal, aktif dan settlekan awal. Bayern Munich pun dah settlekan awal, diorang dah memang ada struktur yang sangat baik. Kemudiannya AC Milan pun pursue player dengan awal, dia dah tahu exactly siapa-siapa yang dia nak. Di Catalare. PSG lambat sikit tapi banyak dah settle dah. Itu pun sebab dia ada perubahan. Di atas tu Luis Campos baru masuk, Campos dengan Glacier. Galtier. The two clubs yang sedikit huru-hara sekarang ni, 3 clubs lah yang huru-hara dari segi pembelian pemain. Satu adalah Barcelona, itu kita baru je dah borak. Satunya adalah Chelsea, pemilikan baru, tidak ada lagi football director. Kalau dulu ada Marina, sekarang dah tak ada. Sekarang pemilik tu sendiri yang buat Yang negotiation, Todd Bowley. So agak kelang-kabut sikit proses Aku agak pembelian kelakar pemain. agak tengok dia turun daripada kereta, pegang file, masuk ke restoran di Barcelona. Todd Bowley. Sebab dia owner sendiri. Betul. And the other club yang masih kelang-kabut adalah Man United. Tapi Man United dikatakan ada football director. Tapi apa yang football director tu sedang buat? Kita tak nak borak panjang pasal Man United sebab permasalahan di Man United ni kebanyakannya adalah masalah lama yang masih berterusan. Tak payah pergi lama. Kita tak payah borak cerita lama. Kita borak yang terbaru. Handa lantik Erik ten Hag. Handa janjikan satu perubahan dari segi style permainan, perubahan dari segi outcome perlawanan, dan Handa janjikan permulaan baru untuk skuad. Handa keluarkan pemain-pemain yang rasa dah tak patut ke MU dah, dari Lingard ke Pogba. Yang kata diorang tak patut ke MU, Handa keluarkan diorang. Sekarang ni sepatutnya hang bina skuad dengan laju untuk Erik ten Hag ada masa untuk prep. Dah masuk bulan Ogos ni, Faiz. Defensive midfielder tu sampai sekarang tak sampai, Faiz.
Dah berapa window tanpa Dah berapa defensive window midfielder? tanpa defensive midfielder? Kita juga nak masuk musim baru ni dengan mungkin seorang striker yang berumur 37 tahun dan seorang lagi striker yang musim lepas hanya skor 2 biji, Anthony Martial. Apa yang sedang dilakukan oleh recruitment department Man United ni? Rekrutmen tu adalah kata kunci dia, Kish. Kegagalan untuk mendapatkan barang seorang pun defensive midfielder dalam 5 transfer window, itu adalah satu kesalahan yang tak boleh hang maafkan sama sekali. Lebih-lebih lagi ketika hang ada di Manchester United. Senang cerita macam ni macam mana aku nak terangkan situasi Manchester United ini kepada seorang yang berumur 7 tahun? Macam mana? Aku fikir. Oh, ada satu cara aku nak terangkan dalam bahasa yang paling mudah. Tengok perlawanan Manchester United menentang Brighton, perlawanan pembukaan Premier League musim ini di mana Manchester United kalah 1-2. Okeylah, perlawanan itu objectively aku rasa adalah satu perlawanan dalam 2 separuh masa. United totally kalah separuh masa pertama. Mereka cuba untuk menang di separuh masa kedua, tetapi overall diorang kalah 2-1. Okey, tak apa. Tetapi cuba tengok Brighton. Di tengah, di Brighton, ada McAllister dengan Moises Salcedo. Sangat balance. Kenapa kelab seperti Brighton ada Salcedo dan kelab seperti Manchester United yang dikatakan a global brand, yang dikatakan sudah menerajui bola sepak Inggeris berpuluh-puluh tahun lamanya, mempunyai 20 Premier League title. Segala-galanya ada di sana. Tapi kenapa mereka tak ada pemain yang macam tu? Sebaliknya mereka ada pemain yang mula melakukan debut 6 tahun lepas, tetapi tidak pernah pun ada satu sumbangan yang remarkable pun daripada dia, iaitu Scott McTominay. Aku faham kemarahan tersebut. Tetapi rekrutmen ni, macam mana cerita ni rekrutmen Man United ni? Di satu sisi aku faham, dan di satu sisi juga aku cuba bersikap optimis. Di mana ketika mereka cuba untuk mendapatkan sekarang ni dah minggu ke-7 cubaan untuk mendapatkan Frankie de Jong. Misi Frankie de Jong ni dah masuk minggu ke-7. Dah tak dapat lagi Di satu sisi aku rasa aku cuba untuk bersikap optimis. Alasan aku adalah okey, Manchester United bukan lagi Manchester United yang dulu. Mereka mungkin identify target, dan kalau tak dapat target tu, diorang tak kelam kabut untuk overpay target-target yang lain yang mereka tak mau pun in the first place. Itu akan jadi satu bencana yang besar juga, kerana bila pemain tu masuk akan ada expectation, akan jadi mismatch dengan pasukan, akan ada gaji yang besar. Eventually akan jadi satu kesusahan untuk Manchester United sendiri keluarkan pemain tu daripada Manchester. Skrip tu dah banyak kali ada kan. Tapi tak macam ni juga yang tak sepasif ni juga apa transfer window yang aku harapkan daripada Manchester United. Kish. Bab defensive midfielder tu kan, aku rasa dah berbuih mulut kita borak. Tapi it really doesn't make sense, Faiz. Baru-baru ni kita dikaitkan dengan satu lagi perpindahan 2 perpindahan terbaru. Marko Arnautovic dengan Adrien Rabiot. Macam mana sebuah kelab seperti Man United yang ada, okey, aku tak nak fikir musim lepas previous transfer window tak nak sebab aku faham jurulatih baru bermakna permulaan baru, kau kena scrape balik kau punya recruitment strategi. Aku faham semua benda tu. Tapi macam mana sebuah kelab yang ada masa sejak awal bulan 5? 8 bulan lepas. Tak, bagi aku Ten Hag, dari permulaan Ten Hag dilantik, dari awal bulan 5 Ten Hag announcement Ten Hag, dari awal bulan 5 hang dah ada masa untuk mula plan. Ten Hag sendiri yang masuk awal sedikit untuk cuba menyelesaikan banyak isu yang ada di United. Macam mana sebuah kelab dan department recruitment yang dah plan, yang ada tempoh masa yang sangat reasonable untuk hang plan, akhirnya boleh ada dalam satu situasi di mana kita memasuki minggu kedua bulan Ogos dan target adalah Adrien Rabiot dan Arnautovic. Like, aku terbaca satu tweet. Kalau ada orang cakap, if someone told me that in the middle of August, one club is targeting Arnautovic and Adrien Rabiot, I would think that club is Hellas Verona. Which is true. Ini adalah 2 pemain yang banyak klub kat luar sana sendiri tak nak sign. Lyon sendiri tak nak sign Adrien Rabiot. Adrien Rabiot dua benda kita tahu. Dia ada
masalah dari segi mak dia sebagai ejen yang membawa masuk mentaliti toksik ke dalam sebuah kelab. Tapi kemudiannya Adrian Radio juga daripada sebuah pemain bukanlah seorang midfielder yang outstanding quality. Kalau hang nak beli dia sebagai squad player, aku faham. Tapi sekarang ni Man United bukan memerlukan squad player. Dah cukup squad Masalahnya player. squad player kita yang sedang berada dalam kesebelasan pertama. United memerlukan pemain kesebelasan pertama. Aku tak faham Faiz, kenapa sebuah kelab yang digelar sebagai antara yang terbesar di dunia tidak boleh proaktif dalam keluar mencari defensive midfielder. Bahkan Brighton boleh beli Moises Caicedo, bahkan Spurs boleh beli Højbjerg musim lepas. Tahun ni ada Bissouma lagi. Hang ada Tchouaméni ke Real Madrid, hang ada Kamara, Boubacar Kamara yang masuk ke Aston Villa, hang ada Wilfred Ndidi di Leicester, Declan Rice di West Ham. Literally every team out there, Faiz, ada better holding midfield sekarang ni daripada Man United. Dan itu adalah perkara yang sampai sekarang aku tak boleh nak digest. Dia akan menekan Erik ten Hag daripada segi pembinaan pasukan, dan dia akan menekan juga mentaliti pemain-pemain. Aku dah sampai satu tahap bila tengok Manchester United punya permainan tu, bila 11 pemain di atas padang tu bermain dengan sangat buruk, terutamanya di separuh masa pertama, seolah-olah itu adalah a cry for help daripada pemain tu sendiri. Bantulah kami, bawalah pemain yang lebih baik untuk bantu pasukan ini. Bawalah pemain yang lebih baik untuk mendapatkan result untuk 70,000 penyokong yang ada di stadium pada hari tersebut. Separuh masa pertama tu senyap, Gish, macam tak ada 70,000 orang tu. Terutamanya selepas gol kedua Pascal Gross kan. Aku rasa sangat sedih dengan visual yang ditunjukkan di perlawanan tu pada ketika itu. Aku juga tak nak 100% hentam je, kerana bagi aku Malaysia, Eriksen dan juga Martinez adalah pembelian yang No, setuju. the right signings, the right buying, dan aku percaya tiga-tiga ni adalah pemain yang dimahukan oleh Ten Hag secara personal. Tetapi tak cukup, Gish, dengan katastrofi yang Hang ada. hilang 6 pemain, Faiz. Dia sebenarnya Manchester United sekarang ni adalah pasukan yang mempunyai squad paling imbalance di Premier League, dan pada masa yang sama pasukan yang paling mudah untuk dihadapi di Premier League. Paling mudah untuk dihadapi. Kenapa, Kish? Kerana sekarang ni di peringkat awal musim, bahkan pasukan yang baru naik ke atas pun mentaliti mereka masih lagi fresh. Mereka belum lagi dicalarkan dengan losing streak. Mental mereka masih lagi 100%. Mereka tak ada trauma-trauma di pertengahan musim ke apa ke, injury tu injury ni ke, keputusan VAR yang tak menyebelahi mereka ke. Mereka tak ada lagi, mereka fresh lagi. Dan inilah waktu yang paling best untuk pasukan-pasukan ini menentang pasukan seperti Manchester United, untuk mengejutkan pasukan seperti Manchester United. Kita dah tengok bukti dia, Fulham yang semua orang kata Premier League ni temporary untuk mereka akan eventually back to where they belong, iaitu di Championship kan. Tapi mereka berjaya mengejutkan Liverpool dengan satu permainan yang sangat baik sekali, dan berjaya mendapat sekongkongnya satu mata dengan Liverpool. Waktu-waktu ke depan ni, selepas ini, dalam masa seminggu, Manchester United akan menjumpa Brentford yang memberi mereka banyak masalah musim lalu, dan selepas itu akan berjumpa dengan Liverpool di laman ni. Berapa kalah dengan Liverpool musim lepas? 9-0 secara aggregate, Kish. The clock is ticking. 31 Ogos adalah deadline, dan sehingga itu Man United masih ada masa untuk rectify segala kesilapan yang telah dilakukan setakat ini. Kalau Man United, bagi aku Faiz, simple Man United tak boleh masuk ke satu lagi musim Liga Perdana Inggeris dengan McTominay dan Fred sebagai first choice defensive midfielders. Man United tidak boleh lagi masuk ke satu kempen Liga Perdana Inggeris dengan seorang penyerang berumur 37 tahun dan juga Anthony Martial sahaja sebagai option penyerang di bahagian hadapan. Itu tidak boleh berlaku. Kita minta, kalau benda itu berlaku juga, minta tolonglah kepada Richard Arnold dan juga John Murtough ni. Minta tolong hormat sikit juara Bangkok Cup ni. Aku nak tutup kesimpulan dia. 2019 Mourinho dah cakap
memenangi tempat kedua bersama Manchester United adalah pencapaian termanis sepanjang kerjaya dia. Ole pun menang second place dengan MU. Ole menang tak ada penonton. Dia menang ada penonton lagi pressure. Menang juga tu second place. Ole menang ada Bruno. Dan nombor 2. Dia tak ada star factor macam Bruno. Dia tak ada. Dia pakai Smalling dengan Yelah, Blin dia. Bruno yang past 2 seasons ni struggle tapi bawa Ole perform juga. Aku rasa point dia is that Tak. Sebab tu dia tak habis lagi. Dia cakap dia dapat 2. Tapi termanis dalam kerjaya dia. Sebab orang tak tahu apa yang terjadi di belakang. and pelan-pelan cerita-cerita kat belakang tu dah mula keluar dah. Ralph Rangnick dah mula expose semua benda tu, and between now and 31st August aku tak tahu apa yang akan jadi, Faiz.